Salam sejahtera dan salam hormat bersama saya Vanessa Mering dalam Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 29 Januari. Semua aktiviti tahunan Sarawak yang akan diadakan tahun ini memerlukan perancangan teliti dan strategik demi menjamin keselamatan semua pihak. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu sebarang perubahan dan penundaan aktiviti adalah bergantung dengan perkembangan semasa COVID-19. Kita akan buat perancangan dan kita berpandu kepada arahan daripada kerajaan dan juga SDMC. Sama ada event-event ini perlu diteruskan mengikut keadaan-keadaan pada masa itu. Beliau berkata demikian pada sidang media kejohanan eFootball PES 21 Stay at Home di Kota Semarahan. Dato' Abdul Karim memberitahu bahawa tidak dinafikan akan lebih banyak aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan menerusi dalam talian pada masa akan datang. Jelasnya ini kerana keadaan industri pelancongan di negeri ini tidak akan pulih secara serta-merta. Namun beliau optimis dengan adanya vaksin COVID-19, kehidupan dapat dijalankan dengan lebih baik. Pasukan perubatan yang dijadualkan berangkat ke Kampung Long Jih, Ulu Baram semalam menggunakan perkhidmatan Unit Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak bagi membuat ujian swab COVID-19 untuk semua penduduk di kampung berkenaan terpaksa ditangguhkan ke hari ini berikutan helikopter Unit Udara JBPM itu mengalami masalah teknikal. Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga merupakan Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri, Dato' Lee Kim Shin, dalam kenyataan medianya memberitahu sehubungan itu pasukan perubatan terdiri daripada 2 doktor, 2 pemeriksa kesihatan dan seorang jururawat diterbangkan hari ini pukul 8.30 pagi dengan 2 helikopter iaitu sebuah dari Hornbill Skyways dan sebuah lagi dari Medivac dari layang-layang. Helikopter Medivac akan mengangkut semua sampel ujian swab tersebut. Ujarnya lagi pasukan ini akan menyelesaikan tugas mereka dalam sehari dan kembali dengan 2 helikopter. Tegas beliau, ujian swab COVID-19 harus dilakukan berikutan 2 kes positif COVID-19 yang dikesan di Kampung Long Jih. Rumah panjang yang terdiri daripada 5 blok itu mendapat perintah larangan untuk tidak keluar dari rumah selama 14 hari berikut kuasa 26 Januari hingga 9 Februari ini. Satu lagi kematian baru melibatkan jangkitan COVID-19 direkodkan di Sibu semalam, menjadikan jumlah keseluruhan kematian meningkat kepada 35 kes. JPBN Sarawak dalam satu kenyataan media memberitahu kes kematian ke-35 ini merupakan kes ke-2047 melibatkan seorang perempuan warga tempatan berumur 79 tahun. JPBN Sarawak memaklumkan bahawa saringan ujian RT-PCR yang dilaksanakan di Hospital Sibu adalah positif COVID-19. Keadaan kesihatan kes merosot dan telah meninggal dunia pada 27 Januari lepas. Kes mempunyai komorbid seperti penyakit darah tinggi dan dementia. Sementara itu, terdapat 171 kes positif COVID-19 yang dikesan di Sarawak semalam dengan Sibu merekodkan 77 kes, Miri 43 kes, Dalat dengan 25 kes. Manakala Bintulu pula dengan 12 kes, Kuching merekodkan 10 kes, Betong 2 kes, Kapit dan Lunduk masing-masing merekodkan 1 kes. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 3,945 kes jangkitan di negeri ini. Semalam terdapat 10 kluster COVID-19 yang masih aktif di Sarawak, iaitu kluster Indah Riang Kuching terdapat penambahan 4 kes malam menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 20 kes. Kluster Rakut Miri terdapat penambahan 7 kes menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 107 kes. Kluster Pasai Sibu terdapat penambahan 74 kes menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 1,704 kes. Manakala 7 lagi kluster iaitu kluster Pedayan Serian, kluster Bukit Sekubung Sebauh, kluster Jelita Miri, kluster Keranji Tabuan Kuching, kluster Bah Sayap Miri, kluster Stutong Kuching dan kluster Mado Meradong tiada penambahan kes.
Pihak pengurusan gereja dan penganut agama Kristian Anglican di Sarawak perlu memainkan peranan masing-masing bagi mengekang penularan pandemik COVID-19 dalam kalangan masyarakat. Sehubungan itu, Biskop Gereja Anglican Kuching Wilayah Sarawak dan Brunei, Reverend Datuk Donald Juti menasihatkan para penganut dan pihak pengurusan gereja agar sentiasa patuh arahan semasa dan prosedur operasi standard COVID-19 yang telah dikeluarkan. Tambahnya, berikutan pelanjutan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan PKP bersyarat, semua aktiviti sembahyang dan perhimpunan secara bersemuka termasuk perkahwinan, pengebumian dan upacara memperingati adalah ditangguhkan sehingga 14 Februari depan. Jelasnya, upacara sembahyang akan diadakan secara dalam talian dengan kehadiran 12 ahli gereja sahaja. Reverend Datuk Donald menambah, untuk upacara pengebumian hanya 30 orang sahaja dibenarkan, manakala 20 orang sahaja dibenarkan di tapak pengebumian. Beliau turut menasihatkan menunda perhimpunan lain seperti sambutan hari lahir dan pertunangan demi keselamatan semua pihak. Seramai 193 orang gelandangan melibatkan 159 lelaki dan 34 perempuan berjaya diselamatkan sepanjang tahun lepas. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata di bahagian Kuching sahaja, seramai 72 orang gelandangan melibatkan 53 lelaki dan 19 perempuan diselamatkan melalui 40 operasi yang dijalankan secara bersasar tahun lepas. Tambah beliau lagi, tempoh 3 tahun iaitu dari 2016 hingga 2019, kementerian telah menjalankan sebanyak 83 operasi menyelamat gelandangan. Ia melibatkan seramai 276 orang gelandangan di negeri ini. Datuk Seri Fatimah Abdullah mendedahkan perkara itu semasa taklimat sempena operasi tinjauan bersepadu gelandangan di bahagian Kuching baru-baru ini. Menurut beliau, antara punca yang menyebabkan mereka menjadi gelandangan adalah masalah keluarga, tiada tempat tinggal, ketagihan minuman keras dan substans, dibuang kerja, masalah kesihatan mental dan lain-lain. Kementerian Utiliti Sarawak KUS terus komited meningkatkan tahap integriti dalam kalangan kaki tangannya. Menterinya Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, ini penting bagi memerangi budaya rasuah sekaligus memberikan perkhidmatan yang lebih telus dan efisien kepada rakyat. Tegas Datuk Seri Dr. Stephen Rundi lagi dengan pelaksanaan Pelan Anti Rasuah Organisasi OACP 2021-2025. Beliau berharap agar kementeriannya dapat menjadi sebuah organisasi yang berintegriti tinggi selari dengan hasrat kerajaan untuk membasmi budaya rasuah. Di samping itu, kementeriannya juga telah melancarkan sistem e-utility yang merupakan sistem khidmat pelanggan elektronik yang boleh diakses melalui capaian internet dan menyediakan pelbagai perkhidmatan yang berkaitan kepada para pelanggan. Beliau turut yakin pelaksanaan sistem e-utility ini akan membantu kementeriannya untuk mengatasi isu kekurangan tenaga pekerja sekaligus menyediakan perkhidmatan yang lebih efisien dan berkesan kepada rakyat. All the agencies under my ministry are going all out. In fact, we have actually not only launched, we have done some of it, if you've seen in the video just now, and we are going all the way to make sure that the problem we're facing today, manpower and so on, can be resolved. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran Pelan Anti Rasuah Organisasi OACP 2021-2025 dan sistem e-utility di Menara Pelita Kuching. Menteri Muda Utility Bekalan Elektrik Luar Bandar Datuk Liwan Lagang dan Menteri Muda Utility Bekalan Air Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Pelancaran aplikasi Miri Cares oleh Majlis Bandaraya Miri MBM merupakan satu inisiatif bagi memudahkan penduduk di Bandaraya Miri menyuarakan pendapat mereka. Justru ia memudahkan tindakan segera diambil oleh pihak MBM. Datuk Bandar Miri Adam Yee berkata pendekatan melalui aplikasi ini selari dengan situasi semasa yang berdepan pandemik COVID-19 dan mengelak interaksi bersemuka dan meneruskan aktiviti yang dirancang untuk tahun ini sejajar dengan pelaksanaan program Miri Bandar Pintar dalam mendukung strategi ekonomi digital Sarawak 2018 hingga 2022.
Menurut beliau, aplikasi ini didaftar secara elektronik bagi memudahkan carian, pertanyaan dan analisis data serta ianya boleh dimuat turun di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery serta menggunakan 3 bahasa utama iaitu bahasa Inggeris, bahasa Malaysia dan bahasa Cina. Beliau berkata demikian dalam majlis pra-pelancaran Miri Cares menerusi aplikasi Zoom bersama pihak-pihak berkepentingan dan ahli-ahli MBM di Miri. Turut serta pada majlis itu ialah Pengerusi Sarawak Information System Science Tan Sri Datuk Petinggi Dr. George Chan Hong Nam dan Lembaga Pengarah Institut Teknologi Riam Miri, Datuk Sri Lau Kiu Kiong. Tindakan pantas pasukan bomba dan penyelamat telah berjaya mengawal kebakaran di sebuah kilang pembungkusan makanan di Demak Laut Kuching hanya dalam tempoh 5 minit semalam. Menurut laporan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, sebuah jentera bersama 8 anggota dari Balai Taban Jaya dikerah ke lokasi selepas menerima panggilan kecemasan pada pukul 3.39 petang. Setibanya ke lokasi, anggota bomba bertindak memadam kebakaran secara menyerang ke dalam bangunan yang menjurus kepada kejayaan memadam api daripada terus merebak. Kebakaran dipercayai berpunca dari kerja-kerja kimpalan pada bahagian bumbung apabila pecekan kimpalan terkena aluminium foil pada bumbung telah mencetuskan kebakaran berkenaan. Kemusnahan kebakaran dianggarkan 20% daripada saiz bangunan dan tidak melibatkan sebarang kemalangan jiwa. Sekian berita pagi Sarawak. Saudara, utamakan kesihatan anda dan patuhi SOP COVID-19. Saya Vanessa Mering, jaga diri dan salam hormat.